Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ni akak akan kongsikan 10 kisah seram di 10 lokasi, iaitu lokasi di RNR dan Lebuh Raya. Tapi disebabkan panjang sangat 10 kan, so akak akan sampaikan hari ni, kali ni hanya 3 sahaja. Untuk next, akak akan sampai lagi 4 dan 3 insyaAllah. Maknanya sekarang ni dia ada part 1, part 2 dan part 3. Kalau korang sudi nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah yang pertama ni tajuk dia siulan di RNR Ajil dan lembaga di Bukit Belah di LPT 2. Cerita dia macam ni korang. Ada seorang pengguna jalan raya ni, nama dia Ahmad Aziz Jaafar, ni nama penuh ni. Masa tu dia baru berumur 37 tahun. Dia ada menceritakan bahawa dia pernah kena gangguan semasa gunakan lebuh raya LPT 2. Tapi dia tak mengendahkan pun dengan gangguan tersebut. Dia tak kisah, tak ambil pot pun. Insiden seram juga pernah berlaku kepada rakan dia sendiri di kawasan rehat dan rawat RNR Ajil di awal lebuh raya. Masa tu lebuh raya tu mula-mula baru nak dibuka. Satu hari tu pernah berlaku semasa Aziz dalam perjalanan dia nak pergi ambil kawan dia. Kawan dia tu lah. Masa tu kereta kawan Aziz rosak dekat LPT 2. Masa on the way tu, Aziz dia kena ganggu dengan bunyi siulan yang menakutkan. Macam ada someone yang bersiul tau dekat seat belakang kereta dia. Kejadian tu berlaku kira-kira pukul 2:30 pagi. Masa tu Aziz dia memandu sorang-sorang je. Ngok-ngek tengah kusyuk tu, duk drive tu, tiba-tiba dia ada dengar bunyi siulan yang akak sebut tadi. Memang ada orang sedang bersiul dekat tempat duduk belakang seat kereta dia. Dah cakap kan, dia pun rasa macam sekiau satu badan. Masa dia dengar bunyi siulan tu, memang dia rasa meremang. Kita ni dengar, kita kata alah orang bersiul je, itu kata kita. Tapi kalau kita lalui, tak tahu nak cakap apalah kan. Menurut Aziz, bagi menghilangkan bunyi tu, dia pasang radio dengan kuat. Lepas tu dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati dia. Bila dia sampai dekat kawasan yang terang, dia pun berhentikan kereta. Lepas tu dia pun pergilah periksa dekat bahagian belakang. Belakang tempat duduk dia. Bukan belakang kereta, tapi tempat duduk yang bunyi bersiul macam tu. Memang jelas korang, bunyi siulan yang didengar tadi memang jelas. Tapi masa dia pergi tengok dekat seat belakang, tak ada apa-apa. Tak ada someone pun yang berada dekat belakang. Apatah lagi benda yang menyeramkan tu memang tak ada. Kosong. Ahmad Aziz, dah keluar nama panjang dia. Dia turut menceritakan satu lagi insiden menyeramkan yang berlaku masa dia bersama dengan rakan dia tu berhenti. Masa tu dia berhenti dekat RNR Ajil. Siapa-siapa yang pernah lalu RNR Ajil, dia mesti tahu kan RNR tu macam mana. Menurut Aziz, masa tu rakan dia menaiki kereta bersama dengan wife dia. Manakala Aziz ni dia memandu sorang-sorang je. Dia tak ada bawa kawan-kawan. Mereka ni naik asing-asing. Kereta pun memang asing-asing lah. Masa dekat RNR Ajil,
Aziz dia nampak wife kawan dia tu turun untuk pergi ke tandas. Dah settle semua, selesai urusan ke tandas, isteri kawan Aziz dia naik semula ke kenderaan. Lepas tu mereka pun bergerak baliklah ke rumah masing-masing. Bila rakan Aziz tu sampai dekat rumah dia yang terletak di Jerangau Barat, rakan Aziz pun keluarlah daripada kereta tu, manakala wife dia memang stay lagi dekat dalam kereta tu, memang tak keluar. Bukan setakat tak keluar korang, malah tak berganjak pun dari tempat duduk dia tu. Macam akak duduk sekarang kan, kekah kejong macam tu je, macam tak ada emosi pun. Macam mana sekalipun, masa dah berada dekat rumah tu, kawan Aziz dia dapat panggilan telefon daripada isteri dia. Pelik korang, isteri dia dalam kereta kat depan mata dia. Lepas tu nak telefon dah kenapa? Dah kenapa dia tak turun buka pintu je, turun je, cakap lah depan-depan. Bukan gaduh bermasam muka pun. Merajuk ala-ala comel time tu pun memang tak. Kalau merajuk ke apa ke, logik ke nak bertelefon bagai kan? Mestilah dia terus turun je. Tapi macam pelik lah nak kena telefon pula bagai. Jadi kawan Aziz, rakan Aziz ni, dia rasa macam, ada lagi dalam kereta, ada lagi dalam kereta, telefon lagi. Dah nampak dah confused kat situ. Walaupun agak pelik, kawan Aziz dia tetap juga angkat panggilan tersebut. Dah was-was, dah nampak macam something wrong kat situ, tapi dia angkat juga. Dan pada masa yang sama, apa yang mengejutkan kawan Aziz time tu, isteri dia sebenarnya masih berada di RNR Ajil. Bila dia tengok dalam kereta semula, selepas dia cuba untuk meyakinkan bahawasanya yang dia telefon tu siapa, isteri dia ke, wife dia ke, tapi bila tengok semula, rupanya makhluk yang menyerupai isteri dia tu, yang elok je duk ikut dia tu, naik kereta dengan dia, balik, duduk dekat seat sebelah dia tu, dah tak ada korang. Dah tak ada. Time tu jugalah baru dia sedar yang berada di sebelah dia tu bukanlah isteri dia, tapi confirm lah kan, hantu. Ahmad Aziz dia berkata lagi, cerita-cerita mistik memang banyak dia berkatakan, termasuklah ada yang mendakwa nampak lembaga hitam yang besar di atas jejambat. Lembaga besar di sempadan Ajil Bukit Besi. Malah seorang penarik kereta, atau orang panggil callman lah, nama dia Samsudin Saleh. Samsudin juga ada berkata kerja dia sebagai tukang tarik kereta yang mengalami kerosakan akibat kemalangan membuatkan dia ni sentiasa berada di LPT 2. Dan menurut Samsudin lagi, pelbagai faktor lah sebenarnya yang boleh menyumbang kepada kemalangan, termasuklah faktor yang melibatkan kepada perkara-perkara mistik. Kisah-kisah mistik yang diperkatakan orang ramai kan, bukan satu perkara yang asing tau bagi Samsudin. Walaupun dia sendiri tak pernah pun mengalami apa-apa kejadian mistik, dia tak pernah tengok depan mata dia. Tapi menurut Samsudin, paling banyaklah kes yang berlaku, kes kemalangan yang berlaku, lebih kurang 3 kes kemalangan berlaku dalam satu hari. Tapi kadang-kadang ada jugalah dalam seminggu tak ada langsung kemalangan. Macam itulah menurut kata Samsudin. Antara kisah makhluk halus yang popular dekat kawasan tersebut ialah kehadiran lembaga besar di sempadan Ajil dan Bukit Besi. Satu lagi, gangguan makhluk berambut panjang dan berpakaian seberputih di sekitar Jerangau dan laluan tu memang berlaku kemalangan. Ada juga rakan Samsudin ni, dia sendiri mengalami kemalangan selepas rakan dia ni terlihat tau lembaga hitam tiba-tiba melintas. Macam kita lah, kadang-kadang kita boleh nak kontrol kenderaan kita atas diri kita tau. Tapi kadang-kadang macam terkejut kan. Bila terkejut, ada yang akan pulas steering itu pergi menyebabkan aksiden macam tu. Itu ialah benda yang cepat, drastik sangat berlaku. Walau bagaimanapun, Samsudin dia percaya kemalangan yang berlaku disebabkan banyak faktor.
pelbagai faktor termasuk kehadiran binatang peliharaan macam lembu dan binatang liar macam badak sumbu, beruang, tapir, macam-macam lagi lah kata dia lagi. Tak dinafikan dekat laluan tersebut dia mempunyai kubur lama yang dah dipindahkan. Biarpun laporan pihak berkuasa menyatakan punca utama berlakunya kemalangan di LPT2 disebabkan oleh kecuaian pengguna, tapi isu gangguan makhluk halus tetap menjadi perbualan hangat pengguna serta penduduk berdekatan. Malah ada yang mempercayai unsur-unsur mistik turut menjadi penyebab pusara di lebuh raya memandangkan satu demi satu kemalangan maut terus berlaku. Apatah lagi tragedi berdarah tu terjadi di lokasi kilometer yang hampir sama. Pernah berlaku tau, tragedi meragut 5 nyawa termasuk 4 daripadanya rentung di kilometer 386 pada 24 Mei tahun 2015. Selain tu, aksiden maut juga pernah berlaku melibatkan seorang peronda LPT Razali Ishak 44 tahun pada 27 Jun 2014 di kilometer 415.1. Al-Fatihah kepada mereka yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Kedua-dua kes tersebut turut menjadi viral di laman sosial sehingga ada yang mengaitkan kejadian kemalangan maut melibatkan peronda LPT mempunyai kaitan dengan unsur mistik. Ekoran adanya someone ni dalam sekeping gambar yang diambil orang awam di lokasi kejadian. Bagi warga emas dari kampung Peruh, Cik Ni, Cik Will, 71 tahun, dia diceritakan, pakcik tu adalah ceritakan ada sesuatu yang melintas sehingga dikatakan punca pemandu terbabas antara kisah sering didengari dia dan rata-rata berlaku di kawasan hampir sama termasuk satu lokasi yang dipanggil Bukit Belah. Pakcik ni dia tak pernah alami perkara macam tu. Maknanya dia tak pernah alami kemalangan macam tu. Tapi dia sering mendengar cerita yang sama beberapa kali berlaku kat situ. Iaitu ada benda melintas lalu menyebabkan pemandu terbabas ataupun mengalami kemalangan. Dikatakan juga adanya kubur lama tapi dah dipindahkan. Sebelum projek pembinaan LPT2 tu dimulakan dulu. Sebelum nak dibinanya projek tu, dialihkan dulu kubur-kubur lama. Masa kerja-kerja pembinaan dilakukan dulu, pakcik tu ada dengar cerita ada beberapa orang pekerja meninggal dunia kerana tragedi termasuk kenderaan terbalik dan seumpama dengan itulah. Jadi agak rumit, agak sukar untuk mereka siapkan projek tersebut. Malah sewaktu lebuh raya belum dibuka lagi, dia dah meragut nyawa seorang penunggang motosikal dekat situ. Daripada cerita yang pakcik tu dengar, penunggang motosikal tu berasal daripada Felda Jerangau Barat. Mayat dia hanya dijumpai sebelah petang oleh penternak lembu. Penternak lembu tu biasalah kan, dia pergi nak ambilkan lembu dia bawa balik. Masa tu lah dijumpa. Ketika tu darah yang mengalir dah kering. Maknanya pemuda tu dah lama dah tahu meninggal dunia dekat situ. Pakcik tu difahamkan dia terbabas. Terbabas langgar apa memang tak dapat nak dikonfirmkan. Itulah apa yang dikatakan oleh pakcik tersebut. Setakat tu saja untuk perkongsian di lokasi yang pertama. Akak teruskan dengan lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua ni tajuk dia bonet kereta tak terbuka. Apa kaitannya? Jom kita ketahui sama-sama. Seseorang dia dah kongsikan kejadian misteri bonet kereta tak terbuka ni. Apa yang dia kongsikan tu adalah dari sumber yang dia dapat, iaitu dari member dia sendiri. Kejadian tu berlaku kepada arwah pakcik member dia sendiri dan diceritakan semula oleh isteri arwah.
Akak gelarkan dia ni sebagai Lokman bagi memudahkan penceritaan akak. Akak harap korang boleh terima tau. Member Lokman ni dia berasal dari Penang dekat seberang Perai sebenarnya. Tapi ramai ahli keluarga dengan saudara mara dia ni berhijrah keluar dari Penang. Dan member Lokman ni sendiri dia pun berhijrah juga. Dia berhijrah ke Melaka. Membernya tu ikut abah dia yang bertugas dekat penjara Melaka masa dia kecil lah kan dia ikut. Kejadian mistik dan menyayat hati tu berlaku pada masa cuti sekolah dan pada masa tu arwah isteri dengan seorang anak arwah ni, masa tu anak arwah ni masih baby lagi, baby wek-wek lagi. Dia join saudara mara yang lain untuk menghadiri satu majlis perkahwinan dekat Penang. Info yang Lokman dapat, ada 3 buah kereta termasuk kereta arwah ni lah yang ikut dalam satu konvoi pada hari kejadian. Perjalanan mereka ni bermula dari Melaka, kemudiannya mereka ni singgah dekat Kuala Selangor. Mereka ni nak mengambil lagi 2 orang saudara dia yang tinggal dekat situ. Memandangkan perjalanan bermula agak lewat lah bila dah singgah-singgah kan, memang lewat lah. Jadinya dah tertentu lah mereka ni akan lalu dekat highway pada waktu malam, betul tak? Betul kan? Perjalanan mereka pada mulanya memang tak ada sebarang masalah dan lancar macam biasa. Alhamdulillah. Hinggalah salah sebuah dari kereta mereka ni bagi isyarat nak berhenti makan di R&R yang biasa terdapat dekat highway pada masa tu. Mereka baru je melepasi R&R Tapah. Dan pada ketika tu jugalah arwah dia ada suarakan pada isteri dia. Jauh lagi lah nampaknya kalau nak berhenti makan. Mana ada lagi R&R lepas ni? Kata arwah kepada isteri dia. Tak apalah bang, kejap lagi kita boleh berhenti kat hentian tepi je. Bukan nak makan berat-berat pun. Takat makan buah pun jadilah. Jawab isteri arwah iaitu makcik kepada member Lokman ni. Ikutlah. Jawab arwah pula time tu. Perjalanan pun diteruskan sehinggalah mereka ternampak ada sebuah R&R yang besar. Memang besar R&R tu. Dan masa tu mereka tengok ramai tu orang dekat R&R tersebut. 2 buah kereta yang berada di hadapan mereka tu terus masuk ke susuh R&R tu nak berhenti, nak makan, nak rehat, nak pergi tandas semua kan. Tapi masa tu arwah dia macam agak-agak teragak-agak jugalah untuk ikut sekali. Sebab maybe lah masa tu dia tak rasa lapar. Dan dia rasa agak pelik sikit dengan keadaan R&R tu. Tapi yelah, memandangkan 2 buah kereta yang lain dah menuju masuk ke parking kereta, nak atau tak, arwah pun terpaksalah berhentikan juga kereta dia dekat situ. Lagipun nama pun konvoi kan. Kalau gitu konvoi nak berpecah macam tak syok. Awak nanti jangan makan tau. Minum je tak apa. Kata arwah pada isteri dia. Kenapa pula bang? Kerut dahi isteri dia tu bila dia bertanya macam pelik. Kenapa tak bagi makan, bagi minum je? Alah, ikut je lah. Nanti abang bagi tahu sebabnya. Jawab arwah. Dia bertegas time tu. Jangan juga makan. Driver dengan penumpang-penumpang dalam 2 biji kereta yang lain tu memang duduk makan dekat situ tanpa ada muskil apa-apa pun. Diorang tak duduk lama kat situ. Bila kenangkan perjalanan mereka ni masih jauh lagi. So tak bolehlah nak ngongek lama-lama kat situ kan. Adalah agak-agak lebih kurang setengah jam je. Mereka semua tu berada dekat situ, makan semua bagai. Lepas tu masing-masing pun sambung balik perjalanan menuju ke utara. Itulah hala tuju mereka semua. Kenapa abang tak bagi saya makan tadi? Tanya makcik member Lokman tu. Awak ni tak perasan ke tadi? Dalam ramai-ramai orang dekat R&R tu, ada awak perasan? Kereta lain dekat R&R tu selain pada kereta kita 3 biji tu. Logik ke? Orang ramai tapi tak ada pula kereta ke, bas ke, motor ke. Lepas tu, pakaian orang-orang kat situ selain daripada kita semua ni seakan sama je. Awak tak perasan ke? Lagi satu. Perasan tak pelayan dekat R&R tu, terutamanya pelayan-pelayan perempuan, semua muka dia orang hampir sama je.
Takkan kembar sampai 10-20 kat situ? Tak pelik ke tu? Terang arwah pada isteri dia. Dia nak yakinkan isteri dia sebab isteri dia dah bengang, tak dapat makan. Masa tu lah baru makcik member Lokman tu diperasan tau. Patutlah awal-awal lagi arwah macam teragak-agak nak berhenti dekat R&R tu. 2 buah kereta lagi dah laju ke depan, tinggalkan diorang 3 beranak tu ke belakang. Dah lah duk bertengkak kat situ. Memang ke depan lah kena tinggal. Betul abang. Baru saya perasan. Sambung isteri dia. Lagi satu. Kalau awak sempat berpaling lepas kita keluar dari R&R tu, awak boleh nampak tempat tu gaung sebenarnya kan? Awak tak nampak ke? Awak tak tengok, tak ambil kesempatan tengok. Lain kali alert dengan kawasan sekeliling. Awak tak tahu ke? Bersebelahan dia tu, belakang dia tu, tempat kita berhenti tu sebenarnya gaung. Tengok je lah sekarang. Cuba tengok. Kita kat bukit kan? Kata arwah dia menerangkan dengan lebih logik. Memang logik korang dengan penerangan yang diberikan. Sebab arwah dia boleh perasan semua tu. Tapi hairanlah kenapa yang 2 biji kereta lagi isteri dia semua boleh tak perasan tau. Meremang bulu roma makcik member Lokman masa tu bila dengar penjelasan dari arwah suami dia. 2 buah kereta dekat depan tu dia terus pecut juga. Maybe lah nak cepat sampai gamaknya. Sedangkan arwah dia tetap dengan cara pemanduan dia yang agak perlahan. Masa tu dalam 100 km per jam. Buat apa nak kejar-kejar masa malam kan? Pemandu yang berhemah. Okey lah kan? Tiba-tiba, jeng. Tiba-tiba dengan tak memasal, enjin kereta arwah ni mati dekat situ. Dekat situ tu kat mana? Dekat tempat laluan dia tu. Laluan dekat highway yang digunalah. Masa tu kereta tu dia hampir menghala ke terowong tol Jelapang. Allahu Akbar. Kenapa lah kereta ni? Arwah dia merungut kecil je. Dia je. Isteri dia nampak gelabah. Masa tu sebab 2 buah kereta yang dia follow tu dah memang maju ke depan. Memang jauh dah. Memang dah tinggal dia. Nak minta tolong dengan siapa? Kawasan tu memang sunyi sepi. Awak tunggu je dalam kereta. Jangan keluar ke mana-mana. Saya nak tengok apa yang tak kena dengan enjin kereta ni. Arwah diarahkan isteri dia supaya isteri dia stay je dalam kereta. Jangan keluar. Abang jangan lama-lama tau. Jawab isteri yang dah mula rasa tak sedap hati. Dah rasa duk-dap. Dalam hutan kan. Gelap kan. Yelah. Awak duduk je dalam kereta. Kata arwah lagi sambil tu dia bukakan pintu kereta. Dia nak keluar daripada kereta. Bonet depan arwah tu buka. Arwah dia cuba nak cek untuk tengok apalah masalah enjin kereta dia ni. Awak tunggu jap. Saya nak pergi cari air. Radiator dah kering airnya ni. Laung arwah pada isteri yang masa tu dia duduk dalam kereta. Memang stay duduk. Memang dia ikut perintah suami dia. Nak cari air kat mana bang? Ni kan kawasan bukit. Tanya isteri dia rasa hairan. Agak-agaknya ada ke sungai dekat berdekatan dengan kawasan bukit? Kalau ada pun maybe suami dia terpaksa pergi cari betul-betul nak kena masuk lagi dalam hutan kan. Memang agak bahaya. Alah, pandai-pandailah abang nanti. Jawab arwah sambil dia pegang botol kosong yang dia ambil daripada bonet belakang. Makcik member Lokman dia kata masa tu memang tak ada pun kereta yang lalu. Kesian sangat. Kesian. Sesekali tu adalah lori trailer yang lalu korang. Takkanlah dia nak tahankan lori trailer tu. Kalau tahan pun tak mungkinlah lori trailer tu akan berhenti sebab takut menggelusur ke bawah bukit. Mereka kan berhenti mati kereta tu betul-betul atas bukit. Bayangkanlah lori kan bawa beban yang berat. Kalau tak berat sekalipun, bodi lori tu pun memang dah berat. So bila lori tu mendaki, bila dia nak stop, memang akan meluncur ke belakang lah. So tak ada pilihan pun untuk mereka ni minta bantuan. Kecuali lah kalau ada macam kereta ringan ke yang lalu dekat situ kan. Agak lama jugalah makcik member Lokman ni tunggu husband dia. Tiba-tiba masa tengah menunggu tu korang, tiba-tiba Mak!
jerit si isteri sebab dah terlalu terperanjat bila dengar ada bunyi yang kuat dekat atas bumbung kereta, seolah-olah bunyi buah kelapa yang jatuh atas bumbung kereta tau. Anak dia yang kecil tu pun turut menangis terperanjat. Maunya tak menangis korang, mau tak terperanjat. Degur kereta kena bam. Bam. Bukan sekali kena bam tau. Makcik member Lokman time tu dia mulalah rasa gelabah, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak, cemas, dia rasa cemas. Kalau kena kat kita pun memang jantung kita turut rasa macam nak gugur. Jujur juga, ada handphone arwah husband itu dia tinggalkan kat atas dashboard. Dia capaikan handphone tu, lepas tu dia call salah seorang saudara dia yang dah jauh tinggalkan dia kat depan. Hello? Hello? Orang kat mana tu? Hello? Isteri arwah dia mula bersuara. Kita orang baru lepas terowong ni. Jawab suara dalam handphone tu selamba sebab suara tu memang tak mengesyaki apa-apa. Macam ni, kereta abang rosak tepi jalan ni. Abang pula pergi cari air. Kata dia radiator kering. Akak nak buat apa sekarang? Akak tak tahu nak buat apa ni. Ada benda hempap atas bumbung kereta ni. Akak takutlah. Akak takut. Tolonglah akak. Jawab si isteri. Lagi pada masa tu memang dah menggeletar. Memang dah rasa takut sangat. Akak jangan keluar kereta. Tunggu je dalam kereta. Nanti kita orang telefon peronda. Tunggu tau. Jangan keluar kereta tau. Jawab suara dalam handphone tu lagi. Okey. Jawab isteri dalam keadaan macam nak menangis. Memang dah betul-betul tak boleh nak kontrol dia punya rasa duduk-duduk. Ambil masa agak lama jugalah situasi macam tu. 5 minit pun kita rasa macam 5 jam tau. Tapi pada waktu tu 15 minit kemudian barulah peronda lebuh raya dengan polis sampai di tempat kejadian. Tenang sikit hati isteri kepada arwah ni. Senang sikit dia rasa, kata makcik member Lokman pada masa tu. Puan okey ke? Kenapa berhenti tepi jalan ni? Kereta rosak ke? Tanya seorang peronda polis yang memang menuju ke arah tu, berhenti kat situ nak tolong. Kereta ni tiba-tiba mati tadi. Suami saya tengah pergi cari air. Dia kata radiator kering. Lepas tu tadi saya dengar ada bunyi yang jatuh atas bumbung kereta ni. Ada apa-apa ke kat atas bumbung ni, Encik? Tanya si isteri. Tak ada apa-apa pun, Puan. Tak apalah. Puan boleh keluar dari kereta sekarang. Nanti kita orang tolong cari suami Puan. Jawab peronda polis tu pula cuba untuk tenangkan kepada si isteri. Baik. Minta tolong ya, Encik. Carikan suami saya. Tadi dia pergi ke arah gaung. Gaung tu tadi. Tadi dia pergi ke arah sana. Cari anak sungai agaknya kat situ. Kata isteri arwah sambil ditunjukkan arah tempat di mana suami dia tu tuju. Gerakan mencari arwah suami pun bermulalah korang. Masa tu kata makcik member Lokman, peronda tu cuma ada 4 orang je. 2 peronda lebuh raya, 2 lagi peronda polis. Agak dah setengah jam mencari tak jumpa, peronda-peronda tu pun dia patah balik ke arah kereta diorang. Ke arah tempat dia orang berhentikan kereta lah. Tak adalah, Puan. Tapi Puan jangan risau. Saya akan buat laporan pada ibu pejabat. Kata peronda polis, sambil-sambil tu peronda lebuh raya dia masih lagi cuba nak cari dekat sekitar kawasan kereta pula. Manalah tahu kan. Duk cari jauh-jauh, rupanya ada dekat sekitar je. Cuba buka bonet belakang kereta ni. Arah salah seorang peronda lebuh raya tu. Pop! Bonet terbuka. Encik, mari sini kejap, Cik. Cik. Peronda tu dia panggil salah seorang peronda polis yang berdiri kat situ. Hah, ada apa ni? Tanya polis tu. Ini, Cik. Peronda lebuh raya tu dia menunjukkan sesuatu tau dalam bonet kereta. Polis tu dia cuma mengangguk kepala je. Lepas tu dia berjalan balik semula ke arah makcik member Lokman yang memang tengah tunggu dekat kereta peronda tu. Tapi riak wajah polis tu memang kita boleh bayangkan lah. Dia seolah-olah nampak sesuatu yang menyeramkan. Puan, banyakkan bersabar, Puan ya. Suami Puan
disahkan dah tak ada lagi. Kata polis tu, apa? Air mata makcik kawan Lokman tu dia mula meleleh. Tiba-tiba keluar laju. Boleh terima ke? Memang tak boleh terima. Memang, ya Allah, apa? Lepas tu, lepas pada tu, dia terus meraung. Meraung tanda faham lah apa yang disampaikan oleh polis tu. Tapi dia dah tak boleh nak terima keadaan. Awal-awal kan, terjelepuk dia juga. Kemudian sebuah truk polis dan lori tunda sampai untuk settlekan masalah tu. Melalui apa yang dilihat polis tu, kepala arwah hampir putus dan hanya tinggal secepis daging sebesar jari untuk memisahkan kepala arwah dengan badan. Memang agak tragis kejadian tu. Nasib baik masa kejadian tu isteri dia tak tengok tau. Kalau isteri dia tengok memang akak tak boleh nak jamin lah macam mana kan. Kenduri kahwin yang sepatutnya mereka sekeluarga tu pergi hadiri disatukan sekali dengan kenduri arwah. Sedih tak? Dan sampai sekarang makcik member Lokman tu dia tak tahu apa punca kematian arwah suami dia atau apa yang membunuh arwah suami dia. Cuma yang pelik, macam mana jenazah arwah boleh ada dalam bonet kereta sedangkan selama makcik kawan Lokman tu duduk dalam kereta memang tak ada pula bunyi bonet dibuka ataupun ditutup. Sangat pelik. Sebab bunyi yang dia dengar tu bunyi hempakan. Bam! Bam! Macam buah kelapa kan. Dan bukan bunyi bonet dibuka oleh seseorang. Apapun korang, ajal maut kita adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dan bila adalah rahsia Allah. Bersamalah kita persiapkan diri kita dengan amalan-amalan yang boleh membantu kita di akhirat kelak. Semoga yang baik-baik je yang hadir untuk kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk arwah. Akan teruskan dengan lokasi yang ketiga. Lokasi yang ketiga ni dia kisah mistik kilometer 333. Cerita dia macam ni. Tepat jam 8.35 malam ada sebuah kereta dia nak bergerak ke mana akak pun memang tak tahu. Tapi dari time tu lah mereka, yakni pemilik kereta dia bersama dengan isteri dia dan ada seorang lagi penumpang. Tak tahulah anak dia ke siapa kan. Adalah penumpang lain juga time tu. Mereka pun bertolaklah dari Marang. Dari Marang mereka lalu jalan dalam, jalan kampung lah kan, untuk sampai keluar ke exit Tol Ajin. Jalan dalam tu dia memang agak super gelap, sangat gelap. Tapi mereka dah biasa dengan situasi tersebut. Bermula atas LPT 2, macam-macam lah duk borak dengan isteri dia sambil makan sata. Boleh tahan jugalah. Banyaknya lah sata yang dia beli, 16 ringgit korang. Sata dia orang duk makan sambil berbual time tu. Dan Miss Mifzal namanya, bapak payah nak sebut. Dia pun join jugalah makan 2-3 ketui sata time tu. Penulis kisah ni dia tengah drive zoo dekat sebelah dia. Isteri dia tu sedang mengupas sata. Lepas tu dia suap dekat husband dia. Makan, lepas tu bercerita. Macam tu lah kita-kita pun kan kalau atas jalan raya kan. Lepas tu mereka ni bercerita, termasuklah cerita bab LPT 2 ni dekat zoo. Bila start dia cakap, sunyi kan highway ni bang? Tak ramai pun orang guna highway ni. Kan? Betul tak? Betul tak? Bagi memudahkan akak bercerita, akak gelarkanlah pemilik story ni sebagai Rahman. Senang duk sebut penulis apa semua, memang tak syok. So, Rahman dia pun ceritalah cerita-cerita kes kemalangan atas LPT 2 tu yang dia tahulah yang mana yang pernah dia dengar. Sampai ke kes yang harimau kena langgar. Pernah dengar tak korang kes harimau yang kena langgar dekat situ? Lepas tu zoo pun dia sambut lah. Memang hutan tebal sini kot. Sampai harimau pun naik highway. Lepas tu Rahman pun dia cakap balik. Itulah kena hati-hati. Tak boleh cakap besar. Tak boleh cakap pelik-pelik atas highway ni. Waktu ni zoo dia pun lap-lap tangan. Dia guna tuala basah. Lepas tu dia simpan semua sata tu semua. Dia stop makan. Dia pun pusing ke belakang. Dia nak ambil air. Lepas tu dia cakap,
abang ada gantung air sejuk kat belakang seat ni kan? Rahman pun dia berpaling sekali nak tengok air tu. Air apa pula? Lepas tu, Rahman dia pusing je depan semula. Rahman dia hanya mampu ucap Allah. Dan dia terus diam. Zu dia terus berpaling ke depan dan terkejut. Dia mulalah tanya macam-macam. Rahman dia diam. Sambil tu dia bacakan apa yang patut. Baca apa-apa yang dia ingat. Dalam 10 minit jugalah Rahman dia tak layan Zu. Bertanya macam-macam kat situ. Last Rahman cuma cakap, Ayang tidurlah. Ayang tidurlah. Dia tak ada nak jawab lah bila isteri dia Zu tu tanya, kenapa bang? Bang nampak apa? Bang pun semua sekian kan? Dia cuma nak bantu husband dia je pun. Tapi husband dia dah tak boleh nak kata apa dah. Lagipun pantang dia dalam kawasan kita dalam perjalanan macam tu, tak payahlah nak cerita benda yang kita nampak. Pantang over korang. Makcik tu pula dah tak sampai 1 minit terus selena. Apa yang Rahman nampak? Alhamdulillah, Rahman dia kalau kena bab-bab macam tu, dia masih lagi boleh berfikir dengan waras. Dan dia tak adalah nak bagi respon yang macam terkejut sangat apa semua kan. Critical thinking Rahman masih elok lagi dia punya RAM kan. Lebih kurang macam tu. Waktu Rahman dia nampak tu, dia terus jeling kilometer punya nombor dekat tepi jalan. Dan nombor dia tu kilometer 333.6. Siap point lagi korang. Memang Rahman dia ingat sebab style dia ni memang suka hafal nombor. Kilometer ni dia kena hafal. In case kalau ada apa-apa yang jadi, manalah tahu kan, kebetulan dia boleh nak detect tu kawasan tu macam tu. Okeylah, Rahman cerita apa yang dia nampak pada isteri dia. Rahman nampak curahan darah macam baru je lepas kena langgar atas lane tau, lane kanan. Dan depan je sikit ada sekujur tubuh budak-budak yang mana tangan dia dah hilang. Isi tangan dia pun sama juga hilang. Dan hanya tinggal tulang je, tulang tangan je. Maknanya macam nampak rangka lah kan. Kepala dia dekat bawah besi divider yang dekat situ. Dan dalam keadaan autocross, Rahman dia tengah on 120 km sejam time tu. Dia tak sempat nak brake dan dia takkan mengelak. Rahman dia redah je pada apa yang dia nampak tu. Dia tak kira, dah terpaksa. Dan waktu itulah terpacul hanya satu perkataan, Allah, dari mulut Rahman. Itulah yang wife dia dengar. Wife dia pun terkejut. Dalam fikiran Rahman, dia mulalah fikir, ni lah padahnya dok cerita bukan-bukan dekat zoo sebelum tu. Dia dok cerita pasal kemalangan lah apa kan. Tapi rupa-rupanya bukan takat tu je korang. Lepas Zu dah terlena, Rahman dia rasa macam ada something betul-betul dekat tepi tingkap dia. Tapi dia langsung tak toleh. Dia teruskan pemanduan dia. Dia tak tengok pada something tu. Tapi dia rasa lah, kita boleh faham lah situasi dia. Dalam hati dia kuat duk mengatakan, ini bayangan perasaan aku je. Ini imajinasi aku je. Bukan macam tu. Lepas tu Rahman dia tengok ada cahaya tau. Cahaya tu sama-sama je dari side mirror on passenger side. Rahman pun dia tengok lah side mirror tu. Dan dia nampak ada something macam kain terlekat dekat bontot kereta dia. Dia terus toleh ke belakang. Dia nak tengok, dia nak confirmkan apa yang dia nampak. Rahman nak tengok terus kain apa tu. Lepas tu time ni dia toleh, dia tengok Zu duduk tidur. Maknanya selepas dia tengok belakang, dia toleh belakang tu, dia tengok balik semula dekat wife dia. Wife dia memang stay tidur. Cuma tudung dia macam duk toleh renung tepat dekat Rahman tau. Bukan wife dia yang tenungkan Rahman, tapi tudung dia tu. Rahman dia cepat-cepat pusing ke depan. Daripada duduk belakang ke tepi ke depan. Terus pandang ke depan. Rasa nak tahu tu memang ada lagi. Rahman dia pusing sekali lagi, pusing pula. Lepas tu dia nampak memang tudung Zu tu betul-betul dekat tepi dia, dekat armrest. Dan Zu dia duduk tidur elok je. Rahman dia berpaling depan, lepas tu dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia mula baca macam-macam lah yang dia ingat, macam-macam yang ringkas yang boleh bantu dia.
Akibat dah mula rasa macam meremang je bulu roma, satu badan semua dah tegak meremang kan. Rahman dia tepukkan pohon Zu perlahan. Tepukkan, dia kejutkan Zu. Dia suruh isteri dia tu tanggalkan tudung. Sampai macam tu sekali. Zu pun pelik lah. Alamak. Lah, kenapa pula suruh buka tudung? Tengah ngantuk tidur. Kenapa ni? Macam tu kan. Rahman dia tak cerita apa-apa lagi dekat isteri dia. Dia cakap, nampak macam ayang tu tak selesa. Buka je lah tudung tu. Lagipun dah gelap ni. Mana ada orang yang nampak pun. Zu bila dah dipujuk macam tu, dia pun ikutlah apa yang Rahman suruh tu, dan dia buka lah tudung dia. Lepas tu dia pun sambunglah tidur balik semula secepat tu. Tak sampai 3 minit pun wife dia tidur. Kali ni ujian Rahman kena agak lagi hebat dari sebelum ni. Sepanjang highway Rahman dia jumpa tau tumpukan darah yang masih merah. Macam seolah-olahnya macam baru je ada kemalangan jalan raya, macam ada something yang baru kena langgar dekat situ, dekat sepanjang perjalanan dia tu selepas tu. Sampai kan mata dia pun dah nampak macam merah je sepanjang jalan tu. Dia nampak benda merah je. Mata dia pun ngantuk lagi pun. Rahman dia ambil air, lepas tu dia minum. Dia risau sebab mungkin lah dia dah letih sangat kot. Jadi macam tu lah, jadi mata merah apa semua. Memandu dalam keadaan yang mengantuk ni memang sangat bahaya korang. So, oleh kerana dah tak tahan sangat, Rahman terpaksa jugalah kejutkan Zu. Ayang, bangun teman abang drive. Dan Zu pun dia bangun, dia tanya, kenapa bang? Rahman dia hanya diam 1000 bahasa je. Dia tak cakap banyak. Lepas tu macam-macam soalan lah Zu keluarkan. Zu tanyakan, duk gasak juga, duk tanya juga Rahman. Tapi Rahman tak jawab. Sepatah je Rahman cakap, takut. Tu je. Zu tanya lagi, abang takut apa? Tadi apa yang abang nampak? Sorry. Zu tanya lagi, abang takut apa? Tadi apa yang abang nampak? Lepas tu Rahman dia pun balas lah, abang takut teman abang Zu. Lepas tu Rahman terus diam. Macam tu je. Zu pun diajaklah borak-borak hal-hal lain. Dia nak cuba alihkan perhatian husband dia. Tapi Rahman dia tak berapa nak bagi respon. Dia duk ingat pada benda yang dia nampak. Last kali Rahman cakap, ayang, tengok jalan tar ni warna apa? Isteri dia balas tau, cak, kelabu lah bang. Kenapa? Rahman dia terus diam. Lepas tu Rahman cakap, abang nak ayang tengok je jalan tar ni. Tengok ya. Nak suruh tengok aja jalan tar tu. Adalah dalam 5 minit isterinya tu duk tengok je jalan tar tu. Timbul lagi tumpukan darah yang seterusnya. Kemudian Rahman pun cakap, ayah nampak tak tadi atas jalan? Tapi memang dia je yang nampak. Zu dia balas, nampak apa bang? Nampak apa? Saya tak nampak pun. Sama je jalan tar ni. Lepas tu Rahman pun cakap lah, tak apalah, abang takut. Ayang jangan sambung tidur, terus teman abang borak. Waktu ni Rahman dia set autocross 110 km per jam. Dan dia duduk dekat lane kiri je, dia tak bawa laju. Perjalanan diteruskan sampailah melepasi RNR Perasing. Alhamdulillah, dah tak ada gangguan apa-apa, dah okey dah. Semuanya dah balik pada normal. Rahman dia pun minta Zu pula sambung drive sebab dia dah mengantuk sangat. Zu dia sambung drive sampailah ke rumah. Mereka sampai dekat rumah ni pukul 2:12 pagi. Dan diorang pun dah sampai rumah kan, ngongek bawa barang pun semua, ambil mana patut, dah bersiap sedia nak tidur. Masa kat atas katil barulah Rahman ni cerita dekat Zu. Dia bagus tau, dia tak adalah nak on the spot cerita dalam kereta, macam tak sesuai kan. So masa tu dia ambil kesempatan, dia cerita dekat Zu. Zu cakap dia memang dah rasa pelik dah bila Rahman tiba-tiba tengah rancak bercerita, lepas tu tiba-tiba je sebut Allah. Kan tadi kan ada kan dia sebut Allah macam tu. Masa nak tidur, Rahman dia terlintas tau nak Google dekat tempat tersebut. Then
dia jumpa cerita pasal kemalangan di kilometer 333 tu juga. Rahman ditunjukkan dekat wife dia sambil time tu dia mengucap panjang. Allah hai, betul lah bang, ada aksiden, kata Zu. Rahman pun dia balas lah. Tapi tu kan aksiden pagi tadi. Wallahualam. Setakat tu dia habis macam tu je story dia kat situ. Sekian cerita Rahman, bukan nama sebenar. Ikhlas dan benar-benar dia lalui. Setakat ni saja 3 lokasi untuk kali ni. Kalau korang nak dengar lagi untuk lokasi-lokasi seterusnya, korang kena bersama dengan akak. Apapun, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk channel akak. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.